Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih lagi dalam bab 3 sumber tenaga. Hari ini kita akan membincangkan subtopik 3.1.4 penghasilan tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari. Teknologi penghasilan tenaga daripada sumber tenaga lestari telah banyak diterokai oleh kebanyakan negara berdasarkan kemampuan, kebakaran dan keuangan yang dimiliki. Terdapat beberapa sumber tenaga lestari yang boleh diaplikasikan seperti air, suria, angin, ombak dan biojisim. Okey, ini adalah sumber-sumber tenaga lestari, iaitu air, suria, angin, ombak dan biojisim. Baik, kita tengok dulu sumber tenaga lestari yang pertama, iaitu hidro. Hidro atau air dianggapkan sebagai salah satu daripada sumber tenaga yang boleh diperbaharui kerana tenaga ini bergantung kepada aliran air daripada simpanan atau empangan air. Stesen jenakuasa hidroelektrik ini lebih praktikal jika kedudukan empangan air ini terletak di kawasan yang lebih tinggi dan luas kerana stesen ini memerlukan tenaga air yang tinggi untuk memutarkan turbin bagi penghasilan tenaga elektrik. Baik. Apabila empangan dibina di satu tempat yang lebih tinggi, di mana aliran di bahagian atas empangan dengan di bahagian bawah empangan ni, dia punya kecerunan dia agak tinggi, dia akan menghasilkan satu tenaga kinetik apabila air jatuh daripada paras yang tinggi ke paras yang rendah. Apabila tenaga kinetik ini tinggi, dia akan dapat memutarkan turbin. Dapat memutarkan turbin yang berada di dalam empangan itu. Nanti kita tengok macam mana penghasilan tenaga elektrik daripada hidro ini dapat memutarkan turbin lalu menghasilkan tenaga elektrik. Baik, di dalam gambar rajah ni, gambar rajah ini ialah gambar rajah stesen jenakuasa elektrik hidro. Baik, daripada stesen jenakuasa ni, kita lihat satu persatu struktur pada stesen jenakuasa ni. Baik, ini ialah empangan, keseluruhan empangan yang dibina daripada konkrit yang bergrade tinggi. Yang bergrade tinggi ni maksud dia yang mengandungi kandungan simen yang banyak. Konkrit ni apabila kandungan simen dia banyak, dia akan menjadi lebih keras. Baik, hari ini kita bukan nak bincangkan tentang konkrit, kita nak bincangkan tentang empangan elektrik hidro. Tapi itu sekadar untuk maklumat sajalah, maklumat saja. Baik. Yang kedua itu ialah takungan air di bahagian hulu sungai. Di bahagian atas empangan, air ni ditakung dengan menggunakan empangan ni. Empangan ni dibina tinggi supaya air yang di bahagian hulu sungai ni dapat bertakung sehingga ke paras yang tinggi. Kemudian yang ketiga, ini dua. Yang ketiga yang ini, tengok ni, ada macam satu saluran. Ini dipanggil salur masuk. Salur masuk, di mana air akan masuk ke dalam tu, ke dalam saluran ni. Baik, kemudian yang keempat, yang keempat ni, ini ialah pintu kawalan, di mana kita boleh mengawal air yang masuk ke dalam salur masuk ni. Kemudian yang kelima, ni bahagian yang kelima, saluran tu, ini dipanggil sebagai empis air. Empis air. Kemudian di bahagian bawah ni, yang ada bilah-bilah ni, yang keenam ni,
ini ialah turbin. Di mana air yang masuk melalui empis air ni, dia jatuh daripada paras yang tinggi ke paras yang rendah. Dia jatuh, air ni jatuh pada satu tekanan yang tinggi, lalu mengenai turbin ni. Apabila dia kena pada turbin ni akan berputar. Akan berputar. Kemudian yang ketujuh, ketujuh ni di dalam dia ada penjana. Ni dinamakan sebagai rumah penjana. Rumah penjana. Di dalam dia ada penjana. Yang ke-8 tu ialah pengubah. Yang ke-8 itu ialah pengubah. Ni yang ke-8. Tadi yang ke-7 yang ni. Kemudian yang ke-9 larian eko. Larian eko apabila air telah melalui turbin tadi, dia keluar kembali semula ke aliran sungai. Ini dinamakan sebagai larian eko. Yang ke-10, ni 9. Yang ke-10, yang ke atas ni. Yang ke atas tu, yang ada tiang tu ataupun menara tu, itu dipanggil talian kuasa. Talian kuasa. Yang ke-11, ini dia 11. Daripada tepi sana ke sini. Ini ialah alur limpah. Alur limpah ni ialah untuk air mengalir keluar apabila dia telah mencapai paras air tinggi. Maksima lah. Maksima. Dia tak boleh lebih daripada itu. Apabila sampai kat situ, dia akan keluar, melempah keluar kembali ke sungai di bahagian bawah empangan tu. Kemudian yang ke-12 ialah syaf pusuan. Ni bahagian bawah ni syaf pusuan. Syaf pusuan ni di mana air boleh dikeluarkan. Boleh dikeluarkan. Seterusnya kita lihat pula gambar rajah blok bagi jana kuasa elektrik hidro ni. Baik. Pertama, tenaga keupayaan. Air di dalam empangan mewujudkan tenaga keupayaan yang besar. Baik, di bahagian hulu, bahagian atas empangan tu, air ditakung. Air ditakung, kemudian air tadi akan memenuhi bahagian atas empangan tadi. Naik sehingga ke paras yang tinggi. Apabila air ni naik ke paras yang tinggi, dia akan mewujudkan tenaga keupayaan. Semakin tinggi paras air itu, semakin tinggi tenaga keupayaan yang terhasil. Baik. Kemudian yang kedua ialah tenaga kinetik. Aliran air bertekanan tinggi di dalam empis air. Seperti yang saya dah sebutkan tadi, apabila air yang berada di dalam takungan tadi, dia mempunyai tenaga keupayaan. Semakin tinggi paras air di belakang tu, semakin tinggilah tenaga keupayaan dia. Apabila air tadi jatuh dari satu paras yang tinggi, dia jatuh secara bebas ke bawah melalui empis air tadi. Kalau dalam rajah tu, yang nombor 5 tu, dia jatuh secara bebas. Apabila dia jatuh dengan laju, dia akan mewujudkan tenaga kinetik. Aliran air ni bertekanan tinggi, dia jatuh secara bebas. Dia akan menghasilkan satu tekanan tinggi di mana tenaga keupayaan yang ada dalam air itu bertukar kepada tenaga kinetik. Kemudian yang ketiga ialah tenaga mekanik. Aliran air bertekanan tinggi memutarkan turbin. Baik. Aliran air di dalam empis air tadi yang bertekanan tinggi tadi, apabila dia jatuh secara bebas tadi, dia ada tenaga kinetik yang sangat tinggi. Apabila dia mengenai turbin, bilah turbin, yang nombor 6 tu, kalau rajah nombor 6. Murid-murid boleh buka buku sekarang ni, tengok pada
buku muka surat 86, yang nombor 6. Ya. Yang nombor 6 tu ialah turbin. Apabila air tadi jatuh secara bebas, kemudian bertekanan tinggi lagi dengan kelajuan yang cukup deras, dia mengenai pada bilah turbin. Apabila kena pada bilah turbin tadi, dia akan menolak turbin ni. Dia akan menolak turbin ini. Aliran air tadi yang banyak tadi boleh menyebabkan sehingga turbin tadi berputar dengan laju. Baik, putaran turbin ini ialah tenaga mekanikal. Jadi di sini perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga kinetik tadi bertukar kepada tenaga mekanik. Putaran turbin tu tenaga mekanik. Baik. Kemudian tenaga elektrik. Perlu diingat bahawa turbin, dalam subtopik yang sebelum ni saya dah jelaskan. Apabila ada turbin, turbin ni dia akan digandingkan dengan penjana oleh satu aci. Apabila turbin berputar, penjana juga akan ikut berputar dalam waktu yang sama. Jadi apabila penjana tadi berputar, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Di sini tenaga mekanikal yang menyebabkan turbin berputar tadi, terhasilnya tenaga mekanikal daripada turbin tadi. Kemudian apabila penjana juga ikut berputar, lalu terhasillah tenaga elektrik daripada penjana tadi. Jadi dekat sini tenaga mekanik telah bertukar kepada tenaga elektrik. Baik, kita lihat yang seterusnya. Kaedah penghasilan tenaga elektrik telah saya jelaskan tadi. Kita lihat pula faktor yang perlu diambil kira dalam pembinaan stesen jana kuasa hidroelektrik. Yang ini kena ingat. Apa faktor-faktor yang perlu diambil kira sebelum pembinaan stesen jana kuasa elektrik hidro ni. Pertama, kalau kita lihat dekat sini, pertama ialah kadar aliran yang cukup kuat untuk memutarkan turbin. Dia memerlukan air yang banyak, bertekanan tinggi, baru cukup kuat untuk memutarkan turbin. Kemudian yang kedua, jarak yang sesuai antara permukaan air dan jarak tegak turbin. Ini yang tadi. Ketinggian tadi memainkan peranan. Supaya air dapat jatuh daripada atas empangan ke bahagian bawah empangan melalui empis air. Jarak ini dia akan menentukan sama ada turbin tadi dapat diputarkan dengan kelajuan yang cukup untuk menghasilkan tenaga elektrik. Baik, yang ketiga, ketika turbin dihentikan, kederasan dan tekanan air di empis air dikawal oleh syaf pusuan. Ini antara faktor yang perlu diambil kira. Turbin dihentikan, kederasan dan tekanan air di empis air dikawal oleh syaf pusuan. Baik, yang keempat, untuk mengelakkan banjir, paras air dalam takungan perlu dikawal oleh alur limpah supaya dia tak keluar daripada empangan tadi, yang boleh menyebabkan banjir. Maka paras air di bahagian atas empangan itu boleh dikawal ataupun perlu dikawal oleh alur limpah. Maksud dia tak boleh melebihi ketinggian alur limpah tu. Apabila sampai ke paras alur limpah, air akan melimpah ke bahagian hilir sungai, iaitu di bahagian bawah empangan. Jadi
Ini dapat mengelakkan air yang banyak di bahagian hulu ataupun di bahagian atas empangan yang boleh menyebabkan banjir. Kemudian yang terakhirnya ialah saluran air keluar dari turbin dan disalur semula ke tasik atau sungai. Air yang keluar daripada turbin tadi, kemudiannya ke larian ekor, dia keluar semula ke tasik ataupun ke sungai. Dia tak pergi ke tempat lain lah maksudnya. Ya, masuk balik ke dalam sungai itu. Baik, itu ialah keterangan mengenai jana kuasa elektrik hidro. Okey. Bagi murid-murid yang dah ada buku teks, boleh scan QR code di muka surat 87, di mana dalam video tu ditunjukkan simulasi tentang jana kuasa elektrik hidro. Saya tak nak tunjukkan di sinilah. Kalau saya tunjukkan di sini, video ni akan jadi lebih panjang nanti. Waktu PDPR kita terhad. Jadi kamu boleh buka sendiri selepas ni nanti. Tengok video stesen jana kuasa elektrik hidro.